Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, yang dihormati para pensyarah dan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini saya tidak mengambil masa yang lama untuk membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum. Okey, yang pertama saya nak buat sedikit pengenalan lah. Okey, berkaitan tentang praktikum kali ini. Okey, pengenalan diri, nama saya Said Muhammad Hasbullah bin Said Ali daripada unit ST3 PDPP IPD Kampus Ipoh, option sejarah. Okey, seperti yang anda nampak lihat gambar tersebut, saya bersama pensyarah penyelia, okey, Dr. Kamarudin Ilyas. Okey, berkenaan tentang maklumat sekolah, tempat praktikum saya adalah di Sekolah Kebangsaan Session 6 Kota Damansara, Jalan Cecawi 6/26, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Okey. Seperti yang sedia maklum, sekolah ini merupakan sekolah dua sesi dan saya mengalami kedua-dua sesi tersebut. Maksudnya sekarang ni pun saya masih sepatutnya sekarang saya kelas, tapi saya minta relief daripada pihak pentadbir lah untuk buat pembentangan ni. Okey. Maklumat murid. Okey, jumlah murid adalah seramai 1,362 orang. Kelas yang diajar semua adalah tahun 5. Okey, iaitu kelas bidara, 5 cecawi, 5 merbah dan 5 pekaka. Okey, ada 4 kelas, semuanya adalah kelas tahun 5. So, total ada 8 jam masa. Okey. Yang seterusnya, pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Okey, yang pertama, apa aplikasi yang saya gunakan pengetahuan sepanjang saya belajar selama 2 sem di IPG Kampus Ipoh adalah yang pertama, saya mempraktikkan aktiviti pembelajaran di luar kelas. Sebagai contoh, kita nak bawa student pergi museum, tapi kita disebabkan musim pandemik ni, kita bawa museum ke sekolah. Maksudnya di dewan itu telah disediakan poster ataupun tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang seperti Tok Janggut dan sebagainya diletakkan di setiap tembok ataupun di setiap tiang lah. So maksudnya murid boleh pergi ke setiap stesen untuk mengambil maklumat dan melakukan pentaksiran secara formatif. Okay, yang seterusnya. Yang kedua adalah saya menggunakan pendekatan didik hibur iaitu fun learning, iaitu saya mengimplementkan permainan yang sedia ada di arus perdana dengan mengaitkan dengan topik SK dan SP yang telah ditetapkan oleh DSKP. Okay, sebagai contoh, pada minggu lepas, minggu yang keempat, saya telah membawa murid untuk bermain satu permainan yang bernama Snake and Ladder, sama seperti permainan yang dimain oleh kita semua masa sekolah dulu, tapi saya implementkan permainan tersebut dengan standard pembelajaran iaitu bertajuk Raja dan Kerajaan, iaitu tema 1 iaitu bagi tahun 5. Okey, maksudnya inilah gambar di mana simulasi di mana pelajar-pelajar sedang bermain permainan tersebut. Okey. Yang seterusnya, dari segi psikologi pendidikan, saya telah mengaplikasikan teori penunggangan biasa Skinner, iaitu dengan sentiasa memberi penunggangan positif, iaitu memberi hadiah berupa buku dan nota dan alat tulis. Maksudnya penunggangan positif ni dia berbentuk, dia luas. Maksudnya kalau ada bajet kita bagi, kalau tak ada bajet kita buatlah dengan pendekatan lain dengan cara bertepuk tangan ataupun secara memberi pujian dan memberikan galakan pada student-student tersebut. Okey. Alright. Yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh aktiviti yang saya jalankan pada minggu kedua praktikum di mana saya membawa student saya ke Dewan Delima, iaitu melakukan lawatan. Maksudnya mereka melakukan seakan-akan di muzium. Maksudnya di setiap stesen itu ada 12 orang tokoh yang di mana mereka perlu melakukan secara kolaboratif untuk mendapatkan maklumat. Okey, maksudnya ini adalah rupa rangkuman aktiviti yang saya jalankan, aktiviti praktikal sepanjang minggu yang kedua. Okey, yang seterusnya. Penugahan tadi seperti yang saya katakan, saya memberikan buku nota dan alat tulis pada student saya yang berjaya menjawab soalan-soalan. Biasanya saya bagi hadiah ni, biasanya student dia menjawab soalan-soalan yang aras tinggilah, hebat. Maksudnya bagaimana student tersebut mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada ke suatu situasi yang baru. Okey. Sebagai contoh konsep raja dan kerajaan. Apa jadi kalau negara kita tiada raja? Maksudnya student tu boleh mengaplikasikan pengetahuannya
ke satu situasi dengan isu semasa. Maksudnya mereka dah memberi jawapan yang bernas, so no wonder lah saya akan bagi hadiah kepada mereka sebagai tanda penghargaan kepada pihak saya kepada student saya. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, saya menggunakan pengaplikasian peta I-Think. Ini minggu yang ketiga, seminggu sebelum cuti sekolah. Maksudnya masa ni ada masalah sikit, saya tidak dapat menggunakan pendekatan TMK. Tapi dalam pada masa yang sama, saya menggunakan bahan maujud ataupun secara fizikal untuk student menghasilkan sendiri peta I-Think berdasarkan topik yang ditetapkan oleh saya lah, maksudnya ditetapkan oleh DSKP. Okay, yang seterusnya, ini adalah yang kelima, pengaplikasian teknologi. Sebagai contoh, saya telah menggunakan sepanjang tempoh praktikum, saya telah menggunakan beberapa bahan BBM TMK seperti projector, tablet, sound card dan screen beam. Okay, sound card ni maksudnya kalau sound card tu maksudnya bila student berjaya menjawab soalan yang ditetapkan, saya tekan button tu, dia ada sound effect tepuk tangan. At least sekurangnya nampaklah meriah sikit kelas tu kan. Screen beam ni maksudnya saya boleh bawa tablet saya ke sana kemari. Maksudnya murid boleh menggunakan tab saya tu untuk menjawab soalan. So, sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi Kahoot ataupun Quizizz. So, student akan tekan jawapan dekat tablet tu dan dipaparkan terus di layar berwarna putih ataupun papan putih masa itu. Okey. Yang seterusnya, elemen merentas kurikulum, iaitu saya menggunakan penggambur jalinan dua subjek dalam satu masa, iaitu saya menerapkan elemen bahasa Melayu dalam pengajaran sejarah. Sebagai contoh, saya ubah sedikit cara soalan saya itu ke dalam bentuk pantun, dan pantun tersebut saya elaborate sikit, saya tukar kepada teka-teki. Maksudnya, sebelum student jawab soalan tu, saya akan beri peluang pada student tu untuk mempersembahkan pantun tu di hadapan kelas. Maksudnya, at least sekurang-kurangnya murid tu akan tahu bagaimana murid itu macam mana nak mengaplikasikan rima dan jeda tu. So, dalam pada masa yang sama kita belajar sejarah, di same time kita akan belajar tentang apa itu pantun. Dalam pada masa yang sama kita tukarkan bentuk soalan tu dalam bentuk teka-teki. Ni contohnya soalan yang saya gunakan lah. Ini contoh soalan yang saya gunakan pada student saya. Ekonomi jani di salah negeri diberi gelaran bapa pembangunan. Okey, bapa pembangunan ni diorang tahulah siapakah bapa pembangunan. Itu Abdul Razak Husin. Itu jawapannya. Ada 4 soalan, 5-6 soalan saya berikan kepada student. Okey, yang seterusnya. Ini contoh hasil kerja murid yang menghasilkan peta buih secara dengan baiklah. Maksudnya ramai dalam kalangan mereka maksudnya saya mengambil inisiatif untuk menggunakan papan putih bersaiz mini untuk murid sendiri buat peta buih tu bersama rakan-rakan ahli kumpulan. Okey, ni contoh-contohnya sampel hasil tugasan pelajar. Okey, pengetahuan baru. Apa yang saya dapat belajar benda yang baru ketika sepanjang praktikum 4 minggu dan 5 minggu ni ialah yang pertama, pembelajaran norma baharu. Ini paling obvious lah apa yang saya nampak. Sebelum PKP dan sekarang ni terdapat jurang perbezaan yang sangat jauh. Maksudnya dulu mereka dapat belajar rapat-rapat, sekarang mereka dah mematuhi SOP dengan makan topeng. So penjarakan sosial 1 meter. So ada limitasi di situ untuk melakukan sebarang aktiviti. Tapi sekarang ni aktiviti tersebut masih dilakukan tapi masih mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Okey, yang seterusnya, nombor 2, saya sentiasa meneroka kaedah pengajaran yang baru. Saya sentiasa bereksperimen macam mana student ni dapat adapt dengan pengajaran saya. Maksudnya saya menggunakan pelbagai kaedah. Okey, maksudnya banyak saya guna peta I-Think, didik hibur, share and think, semua I-Think semua saya akan cuba bagi pada student dan saya tengok macam mana apa kekuatan dan kelemahan aktiviti tersebut kepada student dan apa impak kepada pembelajaran bermakna mereka. So biasanya setelah saya bereksperimen dan selalu apa yang saya nampak, mereka lebih suka untuk menggunakan pendekatan didik hibur. Maksudnya mereka nak belajar tapi pada masa yang sama mereka nak bermain. So sebab tu saya mencipta beberapa permainan yang biasa yang student main tapi saya implementkan dengan pengajaran sejarah. Okey. Yang seterusnya, apa yang saya belajar sekarang adalah memantapkan lagi kemahiran TMK.
TMK ni maksudnya dulu sebelum saya praktikum, setelah saya belajar tentang teknologi media, ada satu kuliah tu, saya buat video menggunakan Canva saja. Tapi bila saya dah makin lama, tambahan pula kalau memang saya sekarang jadi guru media, so saya telah mempelajari tentang bagaimana cara untuk buat suntingan video. Contohnya DaVinci Resolve dan Adobe After Effects. Maksudnya boleh pakai Canva tu, tapi saya nak mantapkan lagi kemahiran tu sebab bukan saya gunakan untuk praktikum, tapi saya nak belajari tu untuk long term. Untuk kegunaan sekolah dan tugasan hakiki saya. Maksudnya ada juga impak kemahiran TMK ni sebab ada minggu yang keempat saya telah menghasilkan video kompilasi konsep raja dan kerajaan dan dipaparkan kepada student. Maksudnya ia membantu pada saya untuk menghasilkan video yang sangat baiklah, jelas dan terang dan memudahkan student untuk faham apa yang ingin disampaikan. Okey, yang seterusnya. Ilmu binaan dan inovasi. Ada 4 inovasi yang saya lakukan pada sepanjang praktikum 5 minggu setakat ni, iaitu yang pertama, saya mengaplikasi konsep digital ink. Okey, digital ink ni maksudnya saya dalam kalangan guru-guru sekolah, saya telah menongkah arus di mana saya memperkenalkan digital ink ni. Maksudnya tak semua guru menggunakan pendekatan ini. So maksudnya saya menggunakan digital ink ni, saya menggunakan pen digital. So saya takkan guna chalk and talk lagi dan saya tak guna papan putih lagi. Saya gunakan papan putih tu sebagai saya punya layar sahaja. Antara aplikasi yang saya guna adalah Microsoft Whiteboard dan Microsoft OneNote lah. Apa kelebihannya adalah saya boleh paparkan whiteboard tu dengan gambar dan bahan-bahan pengajaran yang lain. Contoh saya boleh paparkan buku teks dan pada masa sama saya boleh conteng-conteng apa yang saya nak, bebas untuk contoh kalau student tanya berkenaan dengan news, saya boleh terus jawab dan boleh jawab apa yang ada di depan mata mereka. Contohnya saya paparkan lembaran soalan. Contoh kalau student jawab, kalau betul salah kita boleh tanda terus dekat kita punya digital ink tu. So senang student tu boleh nampak gambaran secara keseluruhan. Tak adalah bila saya menanda kertas, menanda hasil kerja murid, seorang sahaja yang nampak. Tapi bila saya gunakan digital ink dan benda ni, saya akan semua hasil kerja murid tu dapat dipaparkan secara live di depan mata mereka. So mereka dapat tahu refleksi mereka untuk tujuan penambahbaikan. Okay, ni seterusnya. Yang nombor 2, saya telah mencipta permainan snake and ladder lah. Permainan ni biasa student main dan rakan-rakan guru pun pernah main game ni. Mungkin pensyarah-pensyarah kita pun pernah main game ni. Tapi saya plot twist sikit permainan ni dengan masukkan elemen pengajaran sejarah iaitu bertajuk konsep raja dan kerajaan iaitu pada minggu yang keempat. Okey, maksudnya mereka main permainan ni seperti biasa. Biasanya kalau tangga kita akan naik dan ular akan turun. Tapi kalau permainan ni, kalau tangga, kalau murid tu berjaya jawab soalan yang betul, jawapan yang betul, dia akan naik. Kalau salah, student tu akan stay dekat petak tu. Kalau ular pula, kalau salah, dia akan turun. Kalau betul, dia akan stay dekat petak tu. Sama je macam permainan yang seperti biasa. So maksudnya, apa yang saya nampak permainan ni sangat menarik lah. So selepas mereka buat pentaksiran melalui lembaran kerja, saya bagi permainan ni untuk bagi mereka santai lah. Maksudnya mereka boleh bermain dalam pada masa yang sama mereka boleh belajar. Okay? Soalan ni simple sahaja, sama ada betul ataupun salah. Okay? Maksudnya aktiviti ni dijalankan secara kolaboratif dan kooperatif lah, secara berkumpulan. Okay? Yang seterusnya, permainan pick, pair and win. Maksudnya permainan ni dia seakan-akan permainan seperti dongki. Kad dongki, okay? Masa ni kita kena cari kad dekat kawan kita tu. Maksud di sini adalah dia kena cari kad kawan kita tu. Kalau pair yang sama, contoh Jata Negeri Perak, bendera Negeri Perak dan lagu Negeri Perak. Bila mereka dapat 3 kad tu, mereka akan letak kat depan. Siapa yang habis kad dulu dia menang. Ni untuk tajuk tahun 6 lah, untuk tajuk lambang kebesaran negeri. Maksudnya dia akan pair permainan tu, at least sekurang-kurangnya mereka dapat mengaplikasikan 3 seni PDP sejarah. Yang pertama, seni visual, seni pergerakan dan seni muzik. In case kalau student tu kalah, saya sendiri ataupun kawan-kawan tu boleh memilih denda, ada dekat denda tu
ada salah satu denda tu adalah mereka perlu menyanyikan lagu negaraku. So implementasi seni PDP sejarah dari segi muzik pun dapat dijalankan dengan baik. So permainan ni dapat memberi impak yang sangat baik lah pada student. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir, ini lebih kepada tugasan saya sebagai guru media. Apa yang portfolio yang saya lakukan adalah saya menubuhkan sebuah studio TSS. Ini adalah memorandum persefahaman di antara pihak penaja, pihak IBG dan pihak sekolah dan pentadbir. Okey, saya mengevolusikan sebuah bilik store tu kepada bilik studio. Okey, untuk kegunaan long term ni sebenarnya bagus. Sebenarnya dalam mata pelajaran sejarah dia ada satu elemen temu bual dengan orang sumber, kan? So temu bual orang sumber ni maksudnya kita boleh jemput local genius di tempat tu, kita boleh jemput dan kita lantik student ataupun pelajar-pelajar saya untuk menemu bual orang sumber tu secara live dan kita terus buat rakaman dan kita boleh dokumentasikan dan kita masuk dalam YouTube, kita sharekan di sekolah. So maksudnya inputnya akan beri kesan kepada murid tu sendiri. Mereka bukan sahaja dapat input dari segi akademik, tapi dia dapat meningkatkan kemenjadian murid tu. Maksudnya mereka dapat lantik mereka punya soft skill mereka, gaya bercakap di depan kamera dan sebagainya. So alhamdulillah studio ni berjaya dirasmikan 3 hari lepas. Okay, melalui saluran YouTube. Saya lupa nak letak link. Minta tolong subscribe nanti kawan-kawan. Okay, alright. Yang seterusnya, pengalaman praktikal. Okay, dari segi kekuatan yang pertama adalah hubung baik dengan rakan-rakan guru. Ini yang paling yang saya sangat terharu dengan rakan-rakan guru. Mereka sangat membantu guru-guru praktikal seperti kami lah. So maksudnya kadang-kadang saya juga adalah minta pandangan mereka macam mana ni, okey tak, RPH ni okey ke tak. Walaupun guru itu bukan option, tapi mereka sanggup bagi curahan idea, tenaga dan material. Kadang-kadang material itu dari segi bahan BBM yang mereka guna, tapi yang kita boleh gunakan untuk pengajaran sejarah demi untuk menambah baik proses PDP yang berkesan. Sebagai contoh, bukan terikat di sekolah saja. Kadang-kadang bila saya sembang dengan rakan-rakan guru lelaki di kedai mamak waktu malam selepas kerja, so maksudnya ada juga mereka tanyakan pasal praktikal. Dia tanya ada okey tak, ada masalah tak, kan. Sekurang-kurangnya benda tu dia tahu. Dia tahu saya dalam keadaan intens dengan tugasan hakiki dan praktikal. Dia tanya apa, ada masalah boleh curahkan pada mereka dan mereka akan bagi solusi. Okey. Yang seterusnya, intonasi suara jelas dan kuat. Antara salah satunya saya mengajar student saya di bilik-bilik khas disebabkan suara saya terlalu kuat. So maksud tak adalah kuat sangat. Sebenarnya kadang-kadang saya insecure dengan suara saya ni. Bila terlalu kuat, saya sendiri walaupun dah perlahan saya rasa takut mengganggu kelas-kelas lain. Jelas maksudnya. So bila suara jelas dan kuat, maksudnya konten pembelajaran dilakukan secara berkesan. Okey. Yang seterusnya, bersikap humor dan kecindan. Ini salah satu tabik berfikir lah, yang saya selalu gunakan di dalam kelas. Nak kata saya kelakar, tak adalah kelakar, tapi at least kurang-kurangnya saya tak nak jadikan subjek sejarah ni adalah subjek yang serius dan membosankan. So maksudnya saya sering berjenaka dengan student, kadang-kadang relate dengan isu semasa. So nak pastikan murid tu mereka memikirkan bahawa subjek sejarah ni tak adalah terlalu membosankan dan tak adalah terlalu rigid sangat. Tu contoh gambar pengalaman saya lah bersama student saya. Jangan tanyalah siapa yang pakai maskot tu, kan. Maksudnya saya tak ada masalah untuk tu, tapi demi untuk bagi hiburan dan penyampaian yang berkesan pada murid, saya sanggup buat. Okey. Yang seterusnya dari segi kelemahan. Okey, kelemahannya adalah dari segi masalah kehadiran. Seperti masalah ni dialami oleh rakan-rakan saya jugalah. Nak pula sekolah saya tahun 5 ni ada masalah sistem penggiliran. Dahlah penggiliran, student kuarantin dan ada yang kena simptom dan dikenakan kuarantin di rumah. So maksudnya bila saya dah set up untuk 12-13 orang ataupun 16 orang, tapi yang datang ni 10. So maksudnya saya dalam pada masa yang sama saya perlu memikirkan backup plan untuk tu. Kadang saya dah susun 4, 16, tapi yang datang ni 12. Maksudnya saya kena fikir jalan, saya kena fikir cepat macam mana saya nak selesaikan masalah tu. Okay. Yang kedua adalah masalah literasi murid. Ini yang paling merisaukan saya sebab ada dalam kalangan kelas saya tu yang tidak boleh membaca. So bila student tak pandai baca, so kalau kita bagi dia akan mengalami masalah ketika menyiapkan tugasan yang saya berikan. Okey. Contohnya
membaca teks-teks artikel ataupun daripada lembaran soalan dan buku-buku teks. Okey. Yang seterusnya, kurang prasarana TMK. Ini yang saya alami, inilah masalahnya sepanjang saya menjalankan praktikum ni. Okey, yang pertama apa yang saya ingin terangkan di sini adalah ada prasarana TMK yang saya menggunakan duit poket sendiri. Yang pertama projektor. Okey, saya beli screen beam dan sound card. Maksudnya benda tu pun ada juga menggunakan duit PCG daripada pihak panitia, tapi benda tu memakan masa untuk proses. So saya mengambil inisiatif. Ada satu lagi inisiatif yang saya buat adalah saya membuat bahan BBM berbentuk maujud lah secara fizikal. So saya bawa whiteboard bersaiz mini tu untuk bagi setiap bulan untuk hasilkan satu peta buih. Itu minggu tu je lah. Minggu tu saja yang saya guna BBM yang secara fizikal. Nanti saya tak gunakan TMK. Satu lagi sama seperti masalah seperti Bukhari tadi, kat sekolah ni ada 2 je projektor. So kena berkongsi dengan seramai 83 orang guru. So sekarang ni saya nak guna mengalami masalah apabila saya nak pakai, masa tu ada orang lain nak pakai yang lebih utama, pentadbir nak pakai. So masalah ada sekarang ni ada program transisi tahun 1. So mereka memerlukan. So benda tu akan mengurang jadi masalah pada saya untuk mengaplikasikan TMK ni. Kenapa saya guna TMK? Sebab bila saya tanya random pada rakan-rakan saya ataupun murid-murid bahawa TMK ni merupakan satu proses pengajaran yang sangat berkesan. Sangat berkesan sebab mereka seronok tengok video daripada tengok buku teks. Ni contohnya, contoh hasil kerja anak murid saya yang menghasilkan peta writing lah. Ini masa minggu yang ketiga saya, iaitu tajuk Sejarah Kemerdekaan. Okey, masalah dan solusi. Okey. Isu yang jadi masalah yang menghantui saya adalah masalah pengurusan masa. Nak pula sekarang ni saya sedang mengalami satu situasi saya perlu mengajar 2 sesi. Saya masuk pukul 11, habis balik pukul 5, 5.30. Ni sekarang ni saya pun masih berada di sekolah. Mungkin pukul 5.30 nanti saya akan ada kelas sekejap lagi. Kalau sempat, kalau tak ada saya akan minta tolong rakan saya untuk gantikannya. Okay? Maksudnya dari segi pengurusan masa tu nampak sebab sekarang ni saya banyak memegang jawatan di sekolah. Dalam pada masa yang sama terikat dengan tugasan sampingan seperti sebagai guru media dan sebagainya. So apa solution saya adalah sentiasa melakukan negosiasi dengan pihak yang terlibat, iaitu pihak pentadbir lah, dengan menekankan konsep win-win situation. Ini selalu satu contoh saya berunding dengan pihak pentadbir saya lah, guru penolong pentadbiran, untuk berbincang tentang masalah ini. Okey, macam mana ni puan? Petang ni saya ada presentation, boleh tak saya minta release? So adalah win-win situation kat situ. Kalau misal kata tak dapat pun sekalipun, saya akan cuba ganti untuk release kelas esok. Sebab kenapa saya ada masalah pengurusan masa? Sebab sekolah saya ada mengalami masalah kekurangan guru sesi petang. Itu yang menyebabkan saya tak boleh minta CRT hari ni. Okey. Okey. Yang seterusnya, kurang kemudahan TMK seperti biasa yang saya sebutkan tadi, memang ada masalah PCG lah. Saya membeli peralatan sendiri dan minta peruntukan PCG. Okey, yang terakhir, pergerakan murid terbatas. Itu saja. Terbatas ni maksudnya di dalam kelas tu kecil, tapi saya terpaksa bawa student pergi ke bilik-bilik khas untuk pastikan murid tu selesa belajar dengan saya. Ini contoh bilik yang saya gunakan semasa pencerapan oleh pihak pensyarah penilai saya semasa minggu yang keempat. Okey, itu saja. Dan sebagai penutup, apa yang saya boleh katakan di sini, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan pensyarah unit praktikum dan khususnya kepada pensyarah penilai saya iaitu Dr. Kamarudin Ilyas, guru pembimbing Cikgu Nasir, kerana dan guru-guru di sekolah ni banyak membantu saya sepanjang praktikum ini. Dan saya doakan semoga saya dan rakan-rakan seperjuangan saya dapat menghabiskan praktikum ni dengan sebaik dan seterbaik mungkin. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembentang. Baik, saya buka slot seterusnya untuk pensyarah untuk memberi respon. Okey, terima kasih pengurusi Cikgu Amir. Cikgu Amir Zikri. Okey, tahniah kepada dengar suara saya dengar ya? Dengar doktor. Okey, Cikgu Syed Muhammad Asbullah Ya, saya. Itu penerangan yang begitu padat lah, lengkap. Banyak aspek telah dibangkitkan berkaitan dengan
apa itu pengaplikasian teori-teori dalam PDP, penemuan ilmu baru, inovasi, pengalaman dan juga solusi lah banyak perkara telah dibincangkan Saya nampak tu begitu teratur lah pembentangan tu daripada awal sampai habis tu dan saya faham lah. Sebenarnya saya pun dah pergi ke sekolah Cikgu Said ni. Jadi nampaknya dari segi apa yang saya tengok tu dalam 2 jam, sejam, 2 jam lebih tu hampir menyemai lah apa yang dibentangkan ni. Jadi nampak tu jadi saya senang memahaminya sebab dari segi aspek saya pergi tu saya dah tahu banyak dah. Jadi yang dipersembahkan ni pun saya nampak lah kepahaman ataupun tujuan kenapa kita kena buat reputasi pertengahan praktikum. Jadi umumnya saya tengok Cikgu Syed ni berjaya lah dalam mengharungi praktikum hampir sebulan ni dan telah diketengahkan dalam slot ini. Cuma saya nak tanya satu lah, apa harapan Cikgu Syed dengan aplikasi teori, penemuan ilmu baru, inovasi, pengalaman, kelebihan dan masalah, solusi ni apa harapan Cikgu Said untuk kata orang nak menjadikan tu tadi tu kemenjadian kan, nak menjadikan kita punya pelajar ni terunggul dalam bidang akademik dan sasiah. Apa harapan Cikgu? Harapan saya sepanjang apa yang saya belajar di 2 semester di IPG ni, apa yang saya nampak, semakin kita belajar semakin banyak benda kita tak tahu. So maksudnya kita sebagai guru ni, harapan saya kena sentiasa belajar dan belajar dan belajar. So maksudnya bila dah belajar sesuatu, bila kita tahu benda tu akan memudahkan kita, benda tu kita akan buat selalu. So maksudnya harapan saya itulah, maksudnya saya harap apa yang ilmu yang saya dapat, tak kisahlah pengetahuan sedia ada ataupun baru ni, dapat menjadikan saya jadi seorang guru dan pendidik yang bagus dan baik untuk student saya. So maksudnya bukan beri impak kepada saya, tapi apa yang saya cuba untuk congkirkan dan saya cuba upgradekan diri saya ni sebenarnya semua untuk maslahat anak-anak murid saya. Itu yang harapan saya lah untuk jadi seorang cikgu yang baik. Itulah saya kena sentiasa belajar dan belajar. Walaupun apa yang saya rangkumkan dalam slide ini mungkin tak cukup, tapi ada benda lagi, elemen-elemen yang saya tak dapat sentuh disebabkan kekangan masa. Tapi benda ni saya harap apa yang saya sampaikan ni dapat membuka mata dan idea kepada rakan-rakan guru dan bakal pensyarah saya. Itu sahaja. Okay, jadi itulah bagus harapan tu. Jadi untuk kata orang penambahbaikan berterusan ni bukan daripada buku je kan. Tapi betul, kita buat praktikal, khususnya kita kena buat inovasi, kita kena buat research, action research untuk penambahbaikan. Itu dia punya tool untuk kita nak bagi kita buat ni berdasarkan kepada fakta ataupun berdasarkan kepada kata orang berpijak di bukti nyata lah, bukan kita buat shot sendiri, tapi kita kena ada tu semua Jadi so far saya tengok adalah aktiviti-aktiviti tu kan, inovasi, refleksi itu telah dijalankan dengan begitu mantap dan bagus lah. Jadi saya ingat itu je lah pandangan dan cadangan saya. Tahniahlah kepada Cikgu Syed Muhammad Hasbullah, pembentangan yang bernas dan baik. Terima kasih. Terima kasih Doktor bagi tunjuk ajar. Terima kasih Doktor. Harap kalau senang-senang boleh datang lah Doktor InsyaAllah kalau ada masa kesempatan ni InsyaAllah saya pergilah. Boleh. Nanti Doktor datang saya payung. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah Doktor. Terima kasih Doktor. Saya belanja pun tak apa. Saya ni bagus ni. Pelajar bagus memang saya seronok lah nak pergi kan. Tapi bagus, bagus. Saya pergi tengok tu dua-dua pelajar bagus. Boleh. InsyaAllah Doktor. Terima kasih Doktor. Okay. Assalamualaikum.